Hai, salam sejahtera murid-murid. Baiklah, pada hari ini bersama dengan Cikgu Laura lagi untuk mempelajari subjek Bahasa Melayu tahun 4 SJK. Cikgu Laura dari SJK Siciwen, Wilayah Persekutuan Labuan. Hai, salam sejahtera murid-murid. Baiklah, pada hari ini bersama dengan Cikgu Laura lagi untuk mempelajari subjek Bahasa Melayu tahun 4 SJK. Cikgu Laura dari SJK Siciwen, Wilayah Persekutuan Labuan. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar dengan menggunakan buku teks pada halaman 145. Jadi, sebelum memulakan pelajaran kita pada hari ini, murid-murid bolehlah menyediakan ataupun membuka buku teks pada halaman 145. Baiklah, kita masih lagi berada pada tema 8, yaitu bijak belanja Celik-Wang, unit 22 belanja berhemat, dan tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini adalah cara menjimatkan perbelanjaan. Baiklah, sebelum meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat terlebih dahulu tentang standar kandungan pelajaran kita, yaitu 3.3 menghasilkan penulisan. Kemudian dalam standar pelajaran pula terdapat pada kandungan asas dalam dokumen penjajaran kurikulum 3.3.1 menulis draft dan menghasilkan penulisan imajinatif dan deskriptif. Jadi dalam pelajaran kita pada hari ini kita akan coba menulis draft karangan, kemudian kita akan melengkapkan karangan itu dengan menggunakan ayat yang betul. Baiklah, sekarang kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Oke, pada akhir pembelajaran kamu akan dapat membina draft dan menulis karangan dengan betul dengan bimbingan cikgu ya. Kemudian kita lihat pula tentang kriteria kejayaan, yaitu kamu akan dapat membina draft karangan berdasarkan frasa dan gambar, kemudian menulis karangan lengkap berdasarkan draft yang dibina. Manakala elemen merentas kurikulum yang terdapat pada pembelajaran kita pada hari ini adalah berkaitan dengan pendidikan keuangan. Baiklah, sekarang mari kita teliti gambar. Teliti gambar yang terdapat pada buku teks kamu pada muka surat 145 ya. Baiklah, terdapat 4 gambar yang berkaitan dengan cara menjimatkan perbelanjaan. Jadi kita akan membincangkan gambar tersebut satu per satu. Baiklah, sila lihat pada paparan ini. Sebelum itu ini adalah perbincangan kita pada hari ini, yaitu bincang dan tulis. Kemudian kamu kena merujuk buku teks muka surat 145. Tuliskan karangan lengkap dengan betul dan kemas. Baiklah, ini adalah latihan yang mungkin akan diberikan oleh guru masing-masing. Jadi di sini kita akan bersama-sama membincangkannya dan cikgu akan memberikan bimbingan jawaban ataupun cadangan jawaban yang mungkin boleh digunakan ataupun yang boleh memberikan kamu ide untuk menghasilkan latihan yang baik. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat pada gambar yang pertama. Mari membina draft dan menulis karangan berdasarkan kepada gambar yang pertama. Baiklah, untuk gambar yang pertama ini sebenarnya kita sudah diberikan draft. Oke, mari kita lihat draft yang telah diberikan di sini, yaitu pelbagai cara dapat kita lakukan untuk menjimatkan perbelanjaan. Kita boleh membawa bekal makan dan minum ke sekolah. Kita tidak perlu berbelanja di kantin. Baiklah, untuk perenggan yang pertama ini, dalam gambar yang pertama ini telah diberikan kata kunci yaitu bawa bekal dalam petak yang berwarna merah itu ya. Baiklah, sekarang nih kita perhatikan draft tersebut. Adakah
mempunyai kesalahan ataupun kesilapan-kesilapan kecil seperti tanda baca. Jadi kita boleh lihat di sini pelbagai cara dapat kita lakukan untuk menjimatkan perbelanjaan. Baik, di sini tidak ada kesalahan. Kita boleh membawa bekal makan dan minum. Baik, makan dan minum ini kita perlu lengkapkan dengan menggunakan imbuhan yang betul, iaitu makanan dan minuman ke sekolah. Kita tidak perlu berbelanja di kantin. Baik, sebenarnya terdapat kita boleh menambahkan beberapa perkataan ataupun ayat yang menerangkan mengapa kita tidak perlu yang menerangkan jika kita tidak perlu berbelanja di kantin, apakah kebaikannya. Jadi itu boleh menjadi penambahan ayat di akhir di sini. Oke, jadi mari kita lihat apakah contoh jawapan yang telah cikgu berikan. Baik, ini merupakan contoh jawapan ataupun contoh cadangan jawapan yang telah cikgu sediakan. Kamu boleh melihat di situ terdapat warna merah dan warna biru dan juga warna hitam pada ayat-ayat tersebut, di mana warna merah ini adalah penambahan yang telah cikgu berikan selain daripada ayat dalam draft yang telah disediakan ini. Kemudian perkataan yang berwarna biru ini adalah perkataan kata kunci yang telah diberikan di sini, yaitu bawa bekal. Kemudian makanan dan minuman kita telah perbaiki di sini, murnikan, kerana dalam draft hanya menulis makan dan minum sahaja. Kemudian seperti yang cikgu katakan tadi tu, yang di sini nih dengan cara ini kita tambahkan penanda wacana yang sesuai untuk mencantikkan atau menggramatiskan ayat yang telah kita bina nih. Kemudian yang selepas di belakang sini nih cikgu kata tadi, kita perlu tambah satu lagi ayat yang berkaitan apakah kebaikan setelah kita tidak perlu lagi berbelanja di kantin. Oleh itu wang saku kita dapat dijimatkan. Kan? Kalau kita tidak berbelanja di kantin, maksudnya wang saku yang diberikan oleh ibu atau bapak kita itu kita dapat jimatkan. Jadi bila kita dapat jimatkan, kita boleh menyimpan wang tersebut di mana? Betul, simpan dalam tabung ataupun bank. Baiklah, seterusnya kita lihat pula gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah berkaitan dengan berkongsi kenderaan. Baik, di sini cikgu sudah sediakan frasa yang berkaitan dengan berkongsi kenderaan ini, yaitu menjimatkan wang dan juga perbelanjaan. Jadi kita boleh menggunakan frasa yang cikgu sediakan ini untuk melengkapkan contoh jawapan yang telah cikgu sediakan di sini. Selain itu, amalan berapa? Betul, amalan berkongsi kenderaan juga dapat menjimatkan perbelanjaan. Kita boleh berkongsi kenderaan dengan jiran untuk pergi atau pulang dari sekolah. Dengan cara ini, ibu bapa kita dapat menjimatkan wang, masa dan tenaga. Ini adalah perenggan yang lengkap yang berkaitan dengan berkongsi kenderaan. Cikgu sudah berikan cadangan jawapan di sini. Cikgu harap dia boleh membantu kamu untuk mengembangkan idea yang berkaitan dengan gambar yang kedua ini. Boleh ikutkan murid-murid? Boleh ikut cikgu? Baiklah, seterusnya kita lihat pula gambar yang ketiga, yaitu berkaitan dengan menanam sayur sendiri. Maksudnya berkebun sayur di rumah, ya. Baik, di sini cikgu sediakan frasa yang berkaitan, yaitu pelbagai jenis tidak perlu membeli. Dan mari kita lihat pula contoh jawapan ataupun cadangan jawapan yang telah cikgu berikan di sini, yaitu seterusnya kita juga boleh menanam pokok
sayur sendiri. Sini. Oke. Yang perkataan berwarna merah nih. Kita masukkan di sini. Kita tidak perlu masukkan keseluruhan. Karena berdasarkan ayat ini kita boleh juga menanam pokok sayur sendiri. Kita ambil sahaja perkataan yang di hujungnya itu sayur sendiri. Kemudian kita boleh menanam apa? Menanam pelbagai jenis pokok sayur seperti sawi, kacang bendi, tomato dan sebagainya. Dengan cara ini kita dapat menjimatkan perbelanjaan karena apa? Betul, kita tidak perlu membeli sayur di pasar. Kenapa kita tidak perlu membeli sayur di pasar? Karena kita sudah menanam sayur sendiri. Jadi, apabila kita menanam sayur sendiri, kita sudah mempunyai sayur untuk dimasak. Jadi, kita tidak perlulah membeli sayur di pasar lagi. Oke. Jadi, ini adalah perenggan yang lengkap untuk gambar yang ketiga. Boleh membantu kan murid-murid? Baik, seterusnya kita lihat pula gambar yang terakhir, yaitu berkaitan dengan menggunakan barangan yang terpakai. Menggunakan semula, macam recycle lah tuh kan, guna semula. Tapi ini kita guna semula untuk pelbagai tujuan. Oke? Baik, dalam gambar ini kita lihat seorang ibu dan anak sedang berbual berkaitan dengan penggunaan semula barangan terpakai. Contohnya yang di situ kita lihat ialah kain, ataupun pakaian lama kan. Baik, kita lihat pula apakah frasa yang telah cikgu berikan di situ, yaitu tidak membazirkan dan juga pakaian lama. Mari kita lihat contoh ataupun cadangan jawapan yang telah cikgu sediakan di sini. Selain itu kita boleh apa? Boleh menggunakan semula barangan terpakai. Barang tersebut seperti pakaian lama, jadi kita tidak membazirkan uang. Kita tidak membazirkan uang untuk apa? Untuk membeli selimut. Contohnya pakaian lama ini akan dijahit menjadi contohlah selimut kan, macam kamu nampak dalam gambar tuh. Jadi maksudnya pakaian lama itu boleh dibuat sesuatu yang boleh digunakan. Contohnya pakaian lama yang dalam gambar nih kan, pakaian lama itu boleh dibuat selimut. Jadi kita sudah selesai membincangkan keempat gambar tadi. Jika cikgu cepat, kamu boleh lihat semula apa yang kita bincangkan tadi itu. Kamu boleh lihat semula sehingga kamu faham ya. Baik, sebagai kesimpulan, kita boleh kesimpulkan di sini, yaitu berkaitan dengan amalan dan meringankan beban. Berdasarkan tajuk yang kita bincangkan tadi itu, yaitu cara menjimatkan perbelanjaan kan. Jadi kita boleh simpulkan di sini, ini adalah sebagai perenggan penutup, yaitu melalui amalan berjimat cermat kita dapat membantu meringankan beban keluarga. Oleh itu, marilah kita berjimat cermat. Kan? Jika kita berjimat cermat, berjimat cermat ini sebenarnya merupakan satu amalan yang sangat bagus. Jadi, kita semua ataupun semua murid-murid, cikgu galakkan kamu mengamalkan amalan berjimat cermat. Selagi kita boleh berjimat, selagi itulah kita kena berjimat. Kerana berjimat itu boleh meringankan beban keluarga terutamanya. Kan? Oleh itu, marilah kita berjimat cermat. Jadi sekarang ni kita sudah selesai membincangkan draft dan juga menulis karangan yang lengkap. Jadi untuk menulis karangan yang lengkap ni kamu boleh lihat semula daripada mula perbincangan kita dan kamu boleh tuliskan karangan yang lengkap berdasarkan kepada contoh jawapan yang telah cikgu berikan tadi.
Oke? Boleh kan? Baik. Jadi, cikgu berharap pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Cikgu harap kamu dapat manfaat daripada perkongsian cikgu pada hari ini. Akhir sekali, cikgu mengucapkan terima kasih dan selamat belajar. Jumpa lagi dalam kelas Cikgu Laura pada masa akan datang. Bye. Jumpa lagi dalam video cikgu seterusnya selepas ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Cikgu Laura. Jumpa lagi.